Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan berkenaan iman. Minggu lepas kita baca tentang takrif atau pengertian iman. Hari ini iman dan ciri-cirinya, unsur-unsurnya atau tanda-tandanya. Iman dengan makna tasdiq, membenarkan, percaya, adalah dinamakan juga sebagai akidah. Akidah, kepercayaan yang disimpulkan. Akidah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu mana simpulan, yang diikat, yang disimpul dengan kuat. Kepercayaan yang diikat dengan kuat, di mana rahsianya tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun manusia itu mempunyai sifat-sifat lahiriah, yakni yang zahirnya dapat dilihat, dapat menjadi ukuran kepada kita. Ialah sifat-sifat yang dapat dilihat melalui tindak tanduk manusia, sama ada perkataan atau perbuatan, adalah menjadi tanda iman yang menjadi ukuran kita. Adapun segala apa yang disebut di hatinya adalah sesah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh lihat zahir saja tanda-tanda apa yang ada dalam hati dia, hakikat dalam hati, dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka iman yang sebenar diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita dapat melihat tanda-tanda yang zahir saja. Iman itu melahirkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamakan Islam. Apa yang zahir dinamakan Islam. Ini bermaksud seseorang yang beriman itu hendaklah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima segala hukum-hukumnya, walaupun tidak mengetahui akan hikmat-hikmatnya. Dia terima hukum Allah Ta'ala, dia percaya hukum Allah Ta'ala, baik hukum Allah Ta'ala, adil hukum Allah Ta'ala, walaupun dia tak tahu secara huraian hikmatnya. Sesungguhnya penyerahan dan penerimaan itu berlaku dengan dua perkara, iaitu dengan kepercayaan dan pegangan hati, dinamakan iman atau akidah, dan juga dengan sifat-sifat lahiriah, iaitu melalui perkataan dan amalan yang dinamakan Islam. Jelas bahawa tempat iman itu ialah hati, yang berlaku padanya tasdiq jazim, yakni membenarkan secara putus, secara jazam, tak ada syak, tak ada ragu sedikit pun, kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, surah Al-Hujurat ayat 14 yang kita baca dahulu berkenaan orang Badui. Maksudnya kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka, belum masuk dalam hati kamu, dalam hati mereka, dalam hati kamu betulnya. Kerana iman belum masuk dalam hati kamu. Orang Badui dia mengaku depan Nabi, kami telah beriman. Allah Ta'ala kata, kamu telah Islam, kerana iman tu belum ada dalam hati kamu. Yang ini mereka berucap dengan lidah sahaja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Surah Taubah ayat 45. Maksudnya sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak pergi berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Allah Ta'ala dedahkan sifat-sifat orang munafik. Bila Nabi nak keluar perang ke Tabuk ni jaraknya jauh, 1000 kilometer, terlalu jauh daripada Madinah ke Jordan sekarang, 1000 kilometer. Musim panas, musim pohon tamar berputik, hampir nak masak. Musim binatang bunting, banyaklah benda-benda yang jadi halangan, menjadi ujian.
Jadi memberatkan mereka nak pergi berjihad, khususnya orang munafik. Orang munafik ni berbohong depan Nabi. Amin tak izin, tak boleh pergi kan uzur. Allah Taala dedahkan hati mereka ragu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatih wa yudkhilu ahlan nari nar. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأخرجوه. Rawah Muslim. Maksudnya, Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkannya sesiapa yang ia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman, walaupun sebesar biji yang halus, maka keluarkanlah dia daripada neraka. Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang masuk surga bukan dengan jasa amal dia, tapi dengan rahmat Allah, kurnia Allah Ta'ala. Kalau jasa amal tak cukup nak bayar satu jokong pada mana emas, batu jokong surga tu emas. Amalan dia berapa juta, berapa bilion, trilion, tak cukup nak bayar surga. Menunjukkan juga ini adalah kurnia Allah Ta'ala. Adapun apa yang kita buat, ibadat, kebajikan tu menandakan syukur pada Allah Ta'ala, mengabdi diri kepada Allah Ta'ala. Nak bayar syurga tak cukup. Syurga ni adalah rahmat, kurnia Allah pada hamba-Nya. Bila Allah Ta'ala buat keputusan setelah dibicarakan manusia, maka orang yang masuk syurga, yang masuk neraka. Setelah berlaku keputusan itu, Allah Ta'ala suruh pada malaikat supaya saksikan sesiapa yang jadi ahli neraka itu ada iman walaupun sikit dalam hati dia. Menandakan iman itu dalam hati. Iman juga mempunyai rukun-rukunnya. Iman ada rukun dia. Ada rukun dia, ada tiang dia. Rukun ni macam tiang lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, Rasul itu, yakni Nabi SAW, telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Itu rukun iman. Malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun di kalangan Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ayat ini menyatakan rukun-rukun iman. Disebut 5 saja. Beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul dipercayai, tak boleh beza-beza. Maka iman orang Yahudi, Kristian tak sah. Kerana beriman sebahagian Rasul. Sebahagian Rasul dia beriman, sebahagian Rasul dia tolak. Itu tak boleh. Kita orang Islam percaya semua Rasul. Bahkan hari ini pun kita orang Islam, kalau tak percaya pada Nabi Isa itu Rasul, bukan Islam. Tak percaya pada Nabi Musa itu Rasul, bukan Islam. Bukan Nabi Muhammad itu Rasul. Banyak Rasul-Rasul. Tapi orang Yahudi, Kristian, dia pilih sebahagian, tolak sebahagian. Maka iman dia tak sah. Rukun iman mesti percaya pada semua Rasul-Rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Minta ampun pada Tuhan. Sabda Rasulullah SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawah Muslim. Maksudnya iman itu ialah bahawa kamu beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan qada takdir baik dan jahat mengikut penentuan ilmu Allah Ta'ala. Apa yang berlaku dalam diri manusia baik dan buruk dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu kita kena percaya. Mana qada takdir termasuk dalam rukun iman. Seterusnya iman dan Islam. Kaitan iman dengan Islam, kita kena tahu hubungan iman dengan Islam. Tersebut dalam hadis sabda Rasulullah kepada rombongan Abdul Qais. Abdul Qais ini satu rombongan orang Badui datang menghadap Nabi SAW. Nabi bersabda, amarakum bil imani billahi wahdah atadruna mal imanu billahi wahdah syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum, muttafaqun alaih. Maksudnya, aku menyuruh kamu, amurukum tu. Maka amurukum. Aku menyuruh kamu beriman kepada Allah dan yang Maha Esa. Adakah kamu mengerti apa yang dikatakan beriman dengan Allah yang Maha Esa? Apa maksud dia? Iaitulah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada ghanimah harta rampasan perang. Ini rukun iman dan Islam dicampur sekaligus. Jadi Nabi menjelaskan iman dan Islam mengikut qada kepahaman rombongan yang datang menghadap dia. Ada rukun Islam tu 5 perkara yang kita tahu. Rukun iman 6 perkara yang kita tahu semua hafal. Ada orang Badui, Nabi sebut rukun iman dan Islam dicampur sekaligus. Seperti rombongan Abdul Qais, Nabi kata, aku suruh kamu beriman kepada Allah. Kamu tahu apa beriman kepada Allah? Iaitu percaya pada Allah, tak ada sebenar melainkan Allah sahaja, dan kamu semayang, menunaikan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada rampasan perang. Kerana orang Arab ni dia berperang. Bila mari Islam, berperang kerana Islam, bukan berperang kerana jahiliah. Tapi ingat, jangan merompok. Kalau kamu rapah harta dalam peperangan, 1/5 hendaklah dibahagi kepada pihak yang berkenaan, yang pemimpin, yang mengendalikan urusan, untuk dibahagi di arif mereka yang berhak. Yang 4/5 lagi dibagi kepada bala tentera yang terlibat dalam peperangan. Itu dalam hukum ghanimah yang terkenal. Itu termasuk dalam beriman dan Islam. Beriman seorang itu ialah dengan kepercayaan yang menjadi akidah tanpa syak, tanpa ragu, dan waham tanpa keraguan. Syak ni separuh, percaya separuh tidak. Waham ni banyak banyak percaya, banyak tak percaya pada percaya. Zon ni banyak percaya, dia juga percaya, tak percaya sikit. Itu dia. Dan Islamnya seorang itu ialah dengan pengakuan serta amalan menjadi tanda pada kita. Namun begitu, sekiranya berlaku iqrar syahadah, dia mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan fardu, dia tunaikan sembahyang, sedangkan hatinya tidak ada kepercayaan atau ragu-ragu atau tidak memperakui akan hukum-hukum Allah. Hati dia tak percaya, dia tipu kita. Dia mari pura-pura sembahyang dekat orang Islam. Kita tengok dia ni beriman lah, dia ni Islam lah, hati dia molek lah. Maka seseorang itu dihukum tidak beriman walaupun masih dinamakan Islam, sebagaimana berlaku pada setengah-setengah orang Badui di zaman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca detik-detik kewafatan Nabi SAW. 2 dan 1 hari sebelum wafat, Sabtu atau Ahad, terasa agak ringan. Maka Rasulullah SAW keluar ke masjid di waktu zuhur dengan dipapah oleh dua orang ketika itu. Abu Bakar sedang bersalat zuhur. Demi melihat kehadiran Rasulullah SAW, Abu Bakar berundur ke belakang. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya meneruskan salat. Abu Bakar berundur juga, lalu diletakkan Rasulullah SAW di sebelah kirinya. Abu Bakar mengikut salat Rasulullah SAW sambil menguatkan takbir untuk orang ramai. Ini hari, 2 hari, sehari sebelum Nabi keluar dari rumah, Abu Bakar dah semayang dah. Bila tengok Nabi mari, Abu Bakar berundur. Nabi isyarat suruh Abu Bakar tetap tempat dia, Abu Bakar undur juga. Suruh Nabi duduk depan, tak tergamuk nak jadi imam. Dah kan jadi imam pada Nabi, Abu Bakar ni. Lalu Abu Bakar ikut Nabi semayang. Ikut Nabi sama suara Nabi itu takbir perlahan, Abu Bakar takbir kuat sebab orang belakang dengar. Di sinilah dibenarkan mubadlir. Bila imam tu takbir, takut orang belakang tak dengar, ada seorang kuatkan suara. Ini tidak bina. Dalilnya Abu Bakar penuh buat ini. Itu satu. Yang keduanya, satu lagi, ulama bahas, adakah kita tengah sembahyang, mari imam
kita nak ikut imam tu ataupun nak habis sembahyang kita. Ada ulama mengatakan oleh kerana kita sembahyang dah, kena habis sembahyang kita lah, tak boleh tengah-tengah ikut begitu. Tapi ada ulama yang membolehkan ikut tengah-tengah begitu, berdalilkan kepada peristiwa ini. Jadi Abu Bakar ikut Nabi, dia tengah sembahyang, Nabi mari jadi imam tengah-tengah tu. Ini wallahu alam. Sehari sebelum wafat Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba-hamba yang menjadi miliknya, bersedekah sebanyak 7 dinar, 7 wang emas yang ada bersamanya, dan menghebohkan memberi hadiah senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Beri hadiah senjata kepada orang, dia rasa dia nak mati dah. Adapun perisainya masih digadai kepada seorang Yahudi dengan 60 gantang syair Bali. Perisai dia gadai ke Yahudi. Ini menunjukkan amalah dengan Yahudi tak apa, muamalah yang tidak ada riba. Kerana Nabi pernah menggadaikan perisai dia pada Yahudi kerana ketuntukan belanja. Hari terakhir, hari Isnin, ketika Abu Bakar bersedia untuk bersolat subuh berjamaah sambil membetulkan saf, tiba-tiba kelihatan Rasulullah SAW menyingkap tirai pintu dan memandang ke arah mereka dengan senyum lebar seperti berketawa. Abu Bakar berundur ke belakang menyangka bahawa Rasulullah SAW akan datang salat bersama mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya mereka meneruskan salat. Mereka merasa tenang dan gembira kerana menyangka Rasulullah SAW telah mula sihat. Abu Bakar yang menjenguk sekejap merasa lega, terus pulang ke rumahnya yang terletak agak jauh daripada masjid. Apabila tiba waktu duha, Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Apabila melihat putrinya menangis kerana melihat penderitaan ayahandanya, Nabi dah dalam keadaan nazak. Fatimah menangis, baginda pun bersabda, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas ini. Kata Nabi, kanak dia, ayahmu tak sakit lepas ni, mati lepas ni. Seterusnya mencium 2 cucu kesayangannya, Hasan dan Husin, dan berpesan supaya menjaga mereka berdua. Seterusnya berpesan pada Ummahat Al-Mu'minin radhiyallahu anha, pada isteri dia. Setelah semua beredar, Rasulullah SAW mengadu pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, merasa kesakitan akibat racun yang diletakkan pada makanan yang dimakannya di Khaybar, yang disediakan oleh orang Yahudi. Masa perang Khaybar, orang Yahudi sudah kalah. Jadi orang Yahudi masuk untuk Nabi, hidang makanan yang disediakan oleh seorang perempuan Yahudi. Makanan tu dia letak racun. Nabi dah gigit sikit, Nabi terlepas. Lepas tu seorang sahabat makan mati sahabat tu, racun. Perempuan tu dipanggil. Pasal perempuan mu letak racun, dia mengaku, kalau mu seorang Nabi, Tuhan beritahu. Kalau mu untuk Nabi, Tuhan beritahu. Memanglah Tuhan beritahu, tapi Nabi dah gigit, dah masuk sikit racun dalam tubuh dia. Walaupun tak kena masa tu, kesannya masih ada. Nabi rasa kesan. Tiba-tiba datang Usamah radhiyallahu anhu, cucu angkat kesayangannya. Usamah mari, sama cucu angkat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mari. Lalu menadah tangan mendoakan untuk Usamah dan meletakkan tangannya ke dada Usamah. Doa baru Usamah setang dada. Setelah itu keadaan menjadi semakin tenang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepada Rasulullah SAW kepangkuannya, riba. Tiba-tiba datang pula Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, abang Aisyah, memegang sebatang kayu sugi. Abdurrahman pegang sedang Rasulullah memerhati ke arahnya seperti mahu pada kayu itu. Lalu Ummul Aisyah radhiyallahu anha meminta kayu itu dari Abdurrahman dan terus digigit untuk dilembutkan dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Sebaik sahaja selesai bersugi, tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat tangan dan mengisyaratkan jarinya, dan Aisyah mendengar suara Rasulullah menyebut, ma'alladzina an'amta alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la. Ini kalimah akhir.
bersama-sama orang-orang yang beri nikmat ke atas mereka dalam kalangan nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah aku, rahmatlah aku, dan letakkan aku bersama teman yang maha tinggi, Allah Ta'ala. Ini kalimah akhir yang diucap sebelum dia wafat. Kalimah yang akhir diulangnya 3 kali. Tiba-tiba tangan dan jari yang diangkat jatuh longlai, menandakan Rasulullah SAW tersayang telah pergi meninggal alam dunia untuk menjadi teman tetamu Tuhannya di alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa menyedihkan umat berlaku pada hari Isnin selepas gelincir matahari, mengikut setengah riwayat mengatakan di akhir waktu duha 12 hari Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah dalam usia 63 tahun. Ada kalangan ulama yang menambahnya dengan 4 hari. Ini peristiwa kewafatan. Penerimaan peristiwa kewafatan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya yang bersama-sama Rasulullah ketika wafatnya. Sahabat tidak percaya bahawa kewafatan telah berlaku. Dia tetap merasakan bahawa Rasulullah hanya pitam sahaja kerana tidak boleh tenat. Hal itu jasad yang mulia Rasulullah ditutup dengan kain selimut. Pada masa itu datang 2 orang sahabat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, memohon izin untuk masuk menziarahi Rasulullah. Apabila diizin dan masuk dalam bilik, Umar berkata, Rasulullah pensan. Alangkah tenatnya Al-Mughirah memeriksa jasad Rasulullah. Kemudian mereka berdua bangun dan menghampiri pintu untuk keluar. Tiba-tiba Al-Mughirah berkata, Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Umar menengking, awak pembohong, awak dipengaruhi fitnah, Rasulullah tidak wafat, sehinggalah membinasakan golongan munafikin. Umar bertegas menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak wafat, hanya pensan sahaja, dan berkhutbah menegaskan pendapatnya dan mengancam sesiapa yang berkata Rasulullah wafat, Rasulullah wafat. Sayyidina Umar kata tak wafat. Dia keluar ancam, sesiapa yang kata Nabi wafat, jaga. Sayyidina Umar. Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat berita datang dengan segera, dengan jiwa yang besar, terpacak laksana gunung batu yang teguh menghadapi cabaran yang dahsyat menimpa umat Islam. Apabila sampai di masjid, ia tidak mempedulikan sikap Umar radhiyallahu anhu yang mengancam dengan keras dan menafikan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk dalam rumah Rasulullah SAW, terus mengangkat selimut yang menutup muka dan kepala, menatap dengan sedih, lalu mengucap wajah yang mulia itu, berkata, bi abi anta wa ummi ammal mautatul ula alladhi kataballahu alaik faqad duqtaha thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Demi sesungguhnya aku kasihkanmu lebih daripada ayah dan ibuku. Inilah kematian pertama yang Allah wajibkan kepadamu, yang engkau rasa, kemudian engkau tidak akan merasai mati lagi selepasnya selama-lamanya, kata Abu Bakar. Kain selimut diangkat menutup semula wajah yang mulia itu, kemudian terus keluar ke masjid. Umar SAW terus mengucap dengan tegas bahawa Rasulullah SAW tidak wafat dan bertindak terhadap sesiapa yang mengatakannya wafat, dengan menegaskan, inna rijalan minal munafiqin ya'amuna anna Rasulullah SAW qad tuwfiya wa inna Rasulullah SAW mata walakin wadhaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran faqad ghaba an qaumihi 40 lailah thumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mata wa wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW kama raja'a Musa fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum za'amu an Rasulullah mata. Berapa orang dalam kalangan munafik berkata bahawa Rasulullah SAW telah mati. Sebenarnya tidak mati. Ia seperti Musa bin Imran
yang meninggalkan kaumnya. Rasulullah SAW kembali semula seperti Nabi Musa dan memotong kaki dan tangan mereka yang berkata ia wafat. Sayyidina Umar. Abu Bakar yang berkata, berhenti. Abu Bakar kata, berhenti. Suruh Umar berhenti. Wahai Umar, diam. Umar anggam mematuhinya. Umar WhatsApp lagi. Cakap juga. Kerah Sayyidina Umar ni. Abu Bakar terus berpaling kepada orang ramai dan menyampaikan ucapannya yang masyhur. Sehingga Umar juga terdiam. Abu Bakar menegaskan, ayuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammad ma ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Fa inna Allah hayyun la yamut, tertinggal hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai manusia, sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad sudah mati. Dan sesiapa menyembah Allah, sebenarnya Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Seterusnya menyebut firman Allah Ta'ala, tiadalah Muhammad itu malaikat ia seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Adakah sekiranya Muhammad mati atau ia dibunuh, maka kamu berpaling tadah menyeleweng. Dan sesiapa yang berpaling tadah menyeleweng, maka dia tidak menjadi apa-apa mudarat terhadap Allah sedikit pun. Ayat ni turun sempena perang Uhud. Bila disebar Nabi sudah mati dalam perang Uhud, sahabat-sahabat dalam keadaan yang bingung, dan Nabi ada yang semangatnya nak mati dengan Nabi. Akhirnya selesai perang, Allah turunkan ayat ni. Adakah kalau Muhammad itu mati, kamu murtad keluar dari Islam? Ayat ni menjadi pengajaran. Bila Nabi wafat, Abu Bakar baca ayat ni. Demi mendengar ucapan itu, mereka semua tercengang. Dan Umar jatuh terduduk kesedihan kerana kaki ini tidak dapat menanggung jasadnya. Seolah-olah ayat yang dibaca itu baru saja diwahyukan. Gebah Sayyidina Umar terduduk, lembek lutut, tak boleh mendengar berita itu. Berita kewafatan diterima laksana gempa yang membelah gunung. Kerana kecintaan tiada bandingan terhadap Rasulullah SAW, kesedihan yang tidak terhingga. Begitu juga kecintaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beriman, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, terlalu berat kepadanya apa yang ditanggung oleh kamu, dan terlalu kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Bukan sahaja orang sayang Nabi, Nabi sayang ke umat dia. Nabi juga sayang ke umat dia, sedih. Tetapi memilih kepada yang lebih dicintai, iaitu bertemu Allah SWT di alam akhirat. Memilih khalifah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tabawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu samiun alim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari
dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ketika dua golongan daripadamu ingin mundur kerana takut. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Kerana itu, hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga. Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian balas bantuan itu malaikat sebagai khabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu kerananya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala tentera bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menyeksa sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah dinyatakan dalam ayat yang terdahulu, supaya orang-orang yang beriman berwaspada, jangan memberi kepercayaan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam mempertahankan Islam. Walaupun dalam suasana kita mengajak mereka masuk Islam, mesti berdamai, tetapi urusan jihad, urusan perjuangan memenangkan Islam jangan bergantung sekali-kali kepada mereka. Termasuklah kepada mereka yang berpura-pura menjadi orang Islam. Jangan harap untuk berjaya dengan sebab mereka itu. Hendaklah bergantung kepada Allah SWT. Setelah disebut ayat tersebut menjadi petunjuk, maka Allah membawa cerita perang Uhud dan perbandingan dengan perang Badar. Wa idza ghadawta min ahlika tabawil mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim. Dan ingatlah ketika kamu wahai Muhammad SAW berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian para ulama mengatakan bahawa ayat ini adalah berkait dengan perang Uhud. Walaupun ada ulama mengatakan ini adalah perang Badar dan perang Ahzab. Kaum yang asal adalah perang Uhud. Ujian yang dihadapi oleh orang Islam. Nabi keluar setelah mendapat berita bahawa badan tentera musyrikin dari Mekah sudah datang, berada di kawasan lembah Uhud, lembah Aqiq antara Madinah dan Bukit Uhud. Lalu Nabi bermesyuarat dengan para sahabatnya untuk menghadapi kedatangan musuh yang datang itu. Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencadangkan supaya bertahan di Madinah. Alasan dia, kalau kita bertahan di Madinah, kita boleh lawan di lorong-lorong Madinah. Kaum muslimat, kaum wanita
dan anak-anak yang gagah boleh menentang musuh dari jendela-jendela rumah masing-masing sebagai satu strategi. Adapun Abdullah bin Ubay sendiri yang munafik ini, tujuan dia senang nak lari, sembunyi dalam rumah dia. Itu halah dia. Namun demikian, kebanyakan para sahabat, khusus mereka yang tak hadir dalam perang Badar, merasa kerugian, tak dapat hadir perang Badar. Mereka berpendapat lebih baik berperang di luar Madinah, pergi hadap musuh. Alasannya, kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kewah, ada strategi untuk lawan lagi. Mengambil langkah, susun balik dan serang balas. Kalau kalah di Madinah, Madinah ditawan oleh musuh. Ini sangat bahaya. Strateginya menentang musuh di luar daripada negeri kita, kawasan kita. Hari ini mereka ambil strategi ini untuk lawan kuasa besar yang lawan dia. Supaya lawan China di Laut Cina Selatan, di Eropah Timur, jauh daripada dia. Ini strategi Perang Uhud sebenarnya. Nabi mengambil strategi ini dan menerima pandangan ini, dan Nabi memakai pakaian perang, baju rantai. Nabi keluar. Tapi munafik yang tak puas hati Allah bin Ubay ini menimbulkan desas-desus, apalah ni, kamu lawan Nabi, tak setuju dengan Nabi, menyebabkan mereka yang beri pandangan tu nak tarik balik. Nabi kata seorang Nabi bila sudah pakai pakaian perang, buat keputusan, dia tak akan berganjak lagi, mesti keluar. Dan riwayat yang lain, Nabi bermimpi di malamnya, mimpi pedang dia tembus sumbing, dan lembu dia, dia sembelihkan. Kemudian dimasuk ke perisai dalam tangan dia, dalam baju rantai dia, masuk tangan baju rantai dia, tangan dia dilindungi. Lalu Nabi mentakwilkan bahawa orang sahabat dia akan mati dalam perang ini, dan keluarga dia juga akan mati dalam perang ini. Madinah dapat dipertahankan. Itu takbir mimpi. Nabi dah takbir, berlaku. Satu benda akan berlaku. Balik kepada orang munafik tadi. Nabi bergerak terus pergi ke Uhud dalam jumlah 1,000 bala tentera. 1,000 bala tentera. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay mengajak puak-puak dia, Tuhan sebut, idhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa Allah falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah apabila dua kumpulan, iaitulah kumpulan daripada Bani Salamah, daripada Khazraj, dan Banu Harithah daripada Aus, yang datang rasa lemah semangat bersama Abdullah bin Ubay. Jumlahnya dikatakan 300 orang, daripada 1,000 tinggal 700. Nak lawan musuh yang lebih besar, yang lebih ramai. Ini satu ujian yang sangat dahsyat pada orang Islam. Namun Nabi terus membuat keputusan, keluar, tak berdiri. Allah Ta'ala memberi jaminan orang munafik ini kalau ada buat susah je, bukan menyenangkan, biarlah mereka lari. Tak jadi masalah pada orang Islam. Lalu Allahu waliyuhuma, Allah menjadi wali yang mengurus dua kumpulan itu. Wa Allah bil mu'minun. Dan orang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Lalu Nabi mengatur strategi perang. Strateginya ialah Nabi mengambil markas berhampiran Bukit Uhud dalam satu kawasan teluk. Orang pergi ke Uhud, ada kawasan teluk. Di mana Bukit Uhud di belakang menjadi benteng pertahanan belakang. Benteng sudah jadi bukit. Bukit itu sangat tinggi, belakang tu tak boleh nak panjat. Kemudian depan Bukit Uhud ada sebuah bukit kecil. Nabi menugaskan pasukan pemanah selama 50 orang. Ketuanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi pesan Allah bin Jubair, kamu dan pasukan pemanah ni tetap di sini. Apa jadi pun tetap, jangan tinggal. Sama ada menang ke, kalah ke apa, tak boleh tinggal bukit ni sekali-kali. Bukit ni pengawal pada markas.
markah pusat untuk mengendalikan peperangan, markah pemerintah, pemerintah tentera, operasi itu. Berlakulah peperangan, tiba-tiba peringkat awalnya orang kafir kalah, mereka berundur. Menjadi amalan mereka meninggalkan barang-barang rampasan perang. Mereka bawa sama barang-barang berharga, binatang ternakannya dengan anak bini dibawa. Tujuannya untuk beri semangat kepada lelaki perang, berperang. Apalagi perang untuk tutup bela di atas kematian dalam perang Badar dulu. Keluarga yang mati, adik-beradik mati, anak mati, abang mati, nak tutup bela kematian itu. Maka ramailah yang datangnya, bawa dengan binatang-binatang sekali. Bila kalah, mereka lari, undur tiga binatang, tiga barang. Lalu mereka yang ada di markas sebahagiannya pergi ambil barang ni, dan mereka yang ada di atas bukit, sebahagian tak tahan melihat barang-barang yang bersiapah ni, merasa tak apa. Pemimpin Allah pesan, jangan. Rasulullah kata jangan tinggal bukit ini. Kita mesti bertahan bukit ini, tak boleh saya kali. Mesti kena bertahan. Nabi dah pesan, tapi degil. Tak dengar kata, tak ikut arahan, turun. Di mana tentera musyrikin ada pasukan berkuda. Dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih belum Islam lagi. Dia terkenal dengan pintar perang ni. Pasukan berkuda ni sekarang macam tertutup udara lah. Dia boleh lancar serangan kilat. Dia tengok dari jauh, bukit sudah ditinggalkan. Lalu Khalid bin Walid terus memacu kudanya dengan pasukan dia menawan bukit dan menyerang tentera Islam dari belakang. Hak yang sana pun serang balas balik, menyebabkan Nabi dan sahabat-sahabatnya terkepung dan menyebabkan sahabat terpaksa mempertahankan Nabi dengan jasad mereka, tubuh mereka daripada diserang oleh musuh. Hamzah gugur syahid, 70 orang gugur syahid, banyak yang luka termasuk diri Nabi SAW. Lalu Nabi mengambil strategi berundur ke kaki bukit Uhud, mengambil tapak baru untuk melancarkan serangan balas. Dia bila orang Islam berundur, ambil tapak baru di atas tempat tinggi bukit Uhud tu, tentera Mesir tak berani nak serang. Tak berani nak serang balas. Mereka berhenti. Cuma mereka tanya, Muhammad ada lagi tak? Nabi kata diam. Abu Bakar ada lagi tak? Abu Sufyan lah. Nabi kata diam. Dan Umar ada lagi tak? Umar orang tak dekat dia. Aku ada lagi, dia kata. Aku ada lagi. Kata Sayyidina Umar. Abu Sufyan kata, hari Badar tu mu menang, hari ni aku menang. Lalu Ulu Hubal, memuja Ulu Hubal. Lalu Nabi suruh Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala lebih mulia. Nabi suruh jawab, sahabat jawab. Berlakulah peristiwa yang sangat sedih dan menyedihkan orang Islam. Pasal boleh jadi begini. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ini untuk jadi pengajaran kepada orang Islam dan supaya sedar balik Allah Ta'ala pernah tolong dalam perang Badar. Yang kita akan baca minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam.